وما في مقره ومقره ولا تغيروا بالمجاورة ولا تغير بالمجاورة كالعود macam ni. والدهن المطيب ولا يصح الطهارة بما تطهر به من حدث Ma? تطهر به من حدث أو نجس تنبيه لو أدخل المتودئ يده بعد غسل وجهه Dengar suara betul kan? أو الجنوب بعد النية في ماء دون الكلتين فاعترف ونوى الاغتراف لم يضر وإن لم ينوي الاغتراف صار الباقي مستعملا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين إلى أن قال فصل وشروط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر الإسلام والتمييز. وشروط الطهارة dan bermula syarat bersuci. Dan bermula syarat bersuci anil hadathil asghari, bersuci itu daripada hadas asghar, wal akbari, dah hadas besar. Tak ada syarat apa, Man? Satu. Tak ada syarat. Belakang. Zim. Tak hantar lagi lah ke, Mak? Tak ada syarat. Tak bagi ke? Matawaqqafa alaihi sihhatu syai' wa laysa juz'an min mahiyati. Ataupun ayat dulu bagi lama yalzamu min wujudihi ma la yalzamu min wujudihi wujud. Alamat ada tak? Tu alamat. Ada lagi. Ma yalzamu min wujudihi ma yalzamu min adamihi adam. Wa la yalzamu min wujudihi wujud wala adam. Macam alamat? Tak. Dia tukar. Kalau alamat la yalzam ma yalzam min wujudihi wujud wala yalzam min adamihi adam. Tukar. Ada syarat, ada alamat. Itu dua benda yang berbeza. Wa syurutut taharati dan bermula syarat bersuci daripada asghar dan akbar. Ada asghar belakang, tak ada siapa? Ma'ujub wujud, tak ada asghar. Akbar? Ma'ujub wujud. Ahsan. Dan bermula syarat bersuci daripada hadas asghar dan hadas akbar. Bermaksud di sini ialah syarat sah wuduk dan mandi. Itu murak dia. Syarat apa saja? Syarat sah wuduk dan mandi. Di syarat sah wuduk telah kita bahaskan dalam kitab Safinatun Najah. Adapun dalam Safinatun Najah tidak disebutkan syarat sah mandi. Kita tak disebutkan apa syarat sah mandi. Dalam Safinah sebut syarat apa? Syarat sah wuduk sahaja. Jadi sini muraknya apa? Disyaratkan bersuci daripada hadas asghar akbar. Apa dia? Bersuci daripada hadas asghar, yakni mengangkat hadas asghar. Dengan mengangkat hadas akbar ataupun dengan bahasa yang mudah pula, syarat sah wudu dan mandi. Ada disebut dalam Safinah, syarat tersebut tak ada dalam masalah ni. Syarat apa? Sebahagiannya syarat tak disebutkan dalam Mukhtasarul Latif. Sebut sebahagian sahaja. Qala al-Islam, iaitu Islam. Wa tamyiz dan tamyiz. Apa tamyiz?
Batu. Batu boleh gunakan ke ikanan. Ya. Boleh kencing, boleh basuh kencing, basuh berak, makan neri, minum neri. InsyaAllah. Dipanggil apa? At-tamyiz. Itulah boleh beza di antara baik dan juga buruk. Cuma kalau ditanya tentang ta'rifnya, at-tamyizu, tamyiz. Kata para fuqaha, at-tamyiz sifatun yumayyazu biha bainal qabih wal hasan. Walaupun ada sebahagian letak dia sebagai ta'rif ta'rif apa? Al-aql. Ta'rif al-fuqaha. Sah? Jadi at-tamyiz apa dia? Iaitulah beza. Apa maksud beza? Yakni boleh beza baik dan buruk. Boleh beza apa? Mana yang memberi mudarat, mana yang memberi manfaat. Jadi ingat at-tamyiz. InsyaAllah. Boleh tak? Jadi tamyiz ni dia memayis. Sebelum daripada balik maksudnya. Faham tak? Balik tu lain, tamyiz tu lain. Betul tak? Tamyiz tu boleh beza baik buruk. Kemudian bila balik, itulah menangguh hukum hakam sendiri. Contohnya tamyiz umur 7 tahun. Balik umur 14 tahun. InsyaAllah Syekh. Kalau seorang budak yang memayis tetapi belum balik, sah tak wuduk dia? Budak yang dah memayis tapi tak balik lagi, sah wuduk dia? Sah tak? Dam. Adik entah umur 7 tahun. Balik apa? Memayis dah. Faham tak? Basuh berak sendiri dah. Faham? Cuma dia tak balik lagi. Dia berwuduk, sah tak wuduk dia? Tak tahu. Tak ingat? Ni daripada al-Islam wa tamyiz. Sah tak wuduk? Sah. Dia Islam, dia memayis. Mas. Islam kerana Islam tabak. Mengikut bagi kedua ibu bapanya. At-tamyiz kerana apa? Dia boleh beza baik dan buruk. Mas. Sah ke tak? Sah wuduknya. Dia sembahyang. Sah tak sembahyang dia? Ha? Wajib bagi bapak suruh. Dia tak dihukum dengan sesuatu. Dia bukan mukallaf. Dia tidak tawajuh khitab atas dia. Khitab 5 tu. InsyaAllah Adam. Kalau budak mayang 7 tahun. Mayis dah. Mayis. Balik dah. Tak pergi. Sah tak mayang dia? Tapi wajib tak semayang atas tu di atas diri dia? Pasal apa tak wajib? Tak wajib kerana tidak. Bila belum balik tidak tawajuh khitab. Suruhan tu tak kena atas dia. Suruhan kena atas apa? Atas pak dia. Suruh semayang. Tawajuh khitab bapak dia tu. Pada bapak dia yang memayis. Lagi pula balik. Wadah? InsyaAllah. Dan dua syarat ni ialah syarat bagi semua ibadat. Kullil ibadat. Baik, kenapa disyaratkan ibadat Islam dan tamyiz? Kerana ibadat taftaqiru ila niyah. Ibadat perlu kepada niat. Ibadat perlu kepada apa Syekh? Niat. Di Islam dan tamyiz. Sebab apa? Disyaratkan Islam dan tamyiz kerana ibadat perlu kepada niat. Dan syarat niat ialah apa? Islam dan tamyiz. InsyaAllah. Ibadat perlu pada apa? Kepada niat. Dan niat perlu kepada apa? Dan niat syaratnya apa? Islamun wa tamyiz. InsyaAllah Syekh. Yang masalah solat kan? Ada masalah apa? Silau tu. Orang kafir tak lihat. Lepas tu antara ni kita melainkan orang kafir tu kahwin dengan orang ahli kitab. Bila bahar dalam sepinah tu. Atau melainkan Dah bahar dalam sepinah tu. Okey. Betul tu. macam mana? Ahli kitab tu kalau ada kahwin dengan orang ahli kitab, ada dia doi. Ha? Orang gereja tu ke apa? Dia ahli kitab tu mana? Yang mengikut syariat Nabi Musa atau Isa yang terdahulu. Al-Quran tak ada masuk lah. Dia kalau ikut Quran, dia Muslim lah dia. Tak ikut Al-Quran kan? Dah. Ada je ahli kitab. Ha? Ada lah. Katanya masih ada.
Kena dia kahwin dengan ahli kitab tu, kalau ada walaupun dia kafir dia kafir tak? Ha? Dia kafir kalau dia kahwin dengan ahli kitab. Dah. Boleh kahwin. Dia tak ikut kafir lah. Hmm. Tapi bukan Islam kau masuk Islam. Islam boleh kahwin dengan kitabi. Dah masuk. Dia kafir ni kahwin dengan ahli kitab. Kafir ni kahwin ahli kitab. Kafir mana? Tak kira orang kafir je. Dia kalau macam Islam lah. Dia kafir. Tak dengar. Faham tak? Islam wa tamyiz. Tak kira orang. Pertama buat Islam menggunakan tamyiz. Dan dia sebut kedua-dua ni adalah syarat bagi semua ibadat. Kenapa dua-dua ni? Kerana ibadat perlu pada niat. InsyaAllah. Dan pun niat ada syarat dia. Iaitu al-Islam wa tamyiz. Bila anda sebut kata syarat bagi syarat bagi niat ialah Islam dan tamyiz. Bila kita sebut syarat bagi niat ialah Islam dan tamyiz, bermaksud bahawa Islam dan tamyiz adalah syarat bagi semua ibadat. Kalau semua ibadat perlu pada syekh, perlu pada niat. InsyaAllah syekh. Jadi Islam dan tamyiz syarat bagi niat, betul tak? Dan dengan begitu jadilah ia itu syarat bagi semua ibadat, kerana semua ibadat perlu pada niat. Innamal a'malu binniyat. Kemudiannya berkenaan dengan istisnaat, pengecualian untuk dua syarat ni, Islam dan tamyiz. Anda ulas secara kita lalu. InsyaAllah dalam kitab besar kita jumpa. Islam memang syaratnya Islam. Syarat untuk berniat mesti Islam. Tetapi kadang-kadang ada pengecualian. Iaitulah seorang Muslim berkahwin dengan ahli kitab perempuan. Kemudian bila ahli kitab tu habis haid, nak jimak, maka tak dibenarkan jimak melainkan setelah mandi. Maka hendaklah apa? Maka hendaklah perempuan itu mandi terlebih dahulu. Dan kemudian ahli kitab itu niat. Sah tak niat? Sah niat. Kalau itu darurah. Darurat untuk berjimak sahaja. Andai kata ahli kitab itu masuk Islam, maka apa? Kena ulang balik mandi dan ulang balik niat. InsyaAllah. Andai kata masalan seorang lelaki Muslim berkahwin dengan perempuan ahli kitab. Kemudian apa? Ahli kitab tu datang haid. Selepas datang haid, suami nak jimak. Tak boleh melainkan setelah daripada mandi. Hantar ada bini. Dah habis haid tak boleh jimak dulu. Suruh dia mandi dulu. Mandi baru boleh jimak. Sekarang nak mandi ni, mandi wajib. Perlu tak pada niat? Ahli kitab tu Muslim ke tak? Tak, dia kafir. Kitabi. Maka ketika itu dia niat juga, dia kena mandi juga dan niat. Dia sendiri niat. InsyaAllah. Dia juga niat dan sah niat tersebut. Niatnya apa Syekh? Sah ke tak? Sah. Lid darurah. Kerana darurah. Sah niatnya. Adapun jika dia masuk Islam, wajib diulang balik akan mandi tersebut dan diulangkan niat. Boleh dia kafir? Boleh kita ni? Ayo, kafir. Tak ikut agama Nabi kita. InsyaAllah. Nabi Musa? Ha? Nabi Musa? Nabi Musa, ha? Tak ikut nama Musa? Kali Nabi tak ikut nama Nabi kita. Cuma saya tak faham. Tak kan orang yang ikut Taurat ni kafir? Dia sebab tak ikut agama Nabi kita. Nabi Musa? Dah, masa tu tak datang ke Nabi. Sekarang ni orang-orang kafir yang ikut Nabi Musa ni dah sampai seruan Nabi Muhammad. Tapi tolak. Kafir. InsyaAllah. Itu dah sebut hadis tu. Sayyidina Umar nak minta baca Taurat dekat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kana Musa wa Isa hayyaini mawjudaini lama wasi'ahuma illa ittiba'an." Kalau Musa dan Isa hidup zaman sekarang aku ni, mereka tidak ada pilihan melainkan mereka kena ikut aku. Lau ittaba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum. Kalau hangpa pergi pada Musa dan hangpa tinggalkan aku, hangpa dikira orang yang sesat. InsyaAllah. Pada syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nasakhat jami' asy-syara'i'. Menasahkan akan syariat yang sebelum-sebelum. InsyaAllah. Orang lelaki tu pun masalah kafir kita ni. Tak boleh.
Lelaki boleh kahwin dengan perempuan kitabiah. Perempuan kitabiah tak boleh kahwin dengan lelaki, perempuan muslim tak boleh kahwin dengan lelaki kitabi. Betul-betul lah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Orang lelaki Muslim kahwin dengan perempuan ahli kitab. Ayuh. Cuma tak boleh terbalik. Maksudnya perempuan muslim nak kahwin dengan kafir kitabi. Tak ada tu percaya kitab tak jumpa sebab tak boleh. Tak? Anda tak ingat Al-Quran dia sebut je nah? Ada dalam surah Al-Quran dia sebut ayat tu. Maksudnya lelaki boleh kahwin dengan perempuan. Perempuan tak boleh kahwin dengan lelaki. Lelaki apa? Qala wat tamyiz. Dan tamyiz pun ada istisnaat dia. Itulah masalah lelaki berkahwin dengan perempuan gila. Jadi bila gila bukan mumayyiz. InsyaAllah. Maka dia pun datang haid, kemudian ada habis haid. Suami nak jima'. Hendaklah lelaki itu memandikan akan si perempuan tersebut dan lelaki itu yang niat. InsyaAllah. Hak ni sah tak? Sah. Kenapa beza, apa beza tadi dengan ni? Hak beza tadi, kitabiah itu dia boleh ada akal. Dia boleh fikir. Dia boleh niat sendiri. Kalau hantar kahwin dengan orang gila, hantar nak suruh dia niat macam mana? Maka ketika itu hantar sebagai seorang suami kena niat untuk dia. Dengan bagi orang lain niat. Tak? Minta peluk bini orang. Minta tolong niat untuk bini tau. Tak? Orang mandi terus. Mana? Zahirnya tak perlu. Zahirnya apa? Tak perlu. Yang disebutkan kena ulang balik adalah untuk masalahan Islam sahaja. Islamun sahaja. InsyaAllah jelas soalan tu. Dia, tadi yang boleh ni ada kitab lah. Perempuan kafir kitab lah. Perempuan kafir. Biasa macam... Tak boleh. Indo. Tak boleh. Haram kahwin. Kat Indon tu salah tu. Saya ada perkahwin lain-lain agama. Dr. Zakir Naik pun tegur mana tu. Dia boleh ada kitab lah. Ya. Kahwin ahli kitab tujuan untuk apa? Untuk merapatkan dia pada Islam sahaja. Ada Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, dia berkahwin dengan kitabiyah. Selepas daripada wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kahwin dengan kitabiyah. Kemudian kitabiyah tersebut masuk Islam. Kalau kahwin Islam nak bagi dia pun rapatkan Islam. Tak boleh. Dia adalah syariat duk beli kitabi sahaja. Wasani tak boleh. Wasani tu apa? Wasani tu adalah penyembah berhala. Dia tak boleh. Dia motok kong pun tak boleh. Bagi dia masuk Islam. Qala wal ma'u at-tahirul mutahhir. Tu sama ibarat. Wal ma'u at-tahiru al-mutahhiru. Dan syarat juga ialah air. Al-ma'u al-air. At-tahiru yang suci. At-tahiru yang suci ai fi nafsihi. At-tahiru yang suci ai fi nafsihi. At-tahiru yang suci ai fi nafsihi. Al-mutahhiru, jadi at-tahiru yang suci pada dirinya. Sah? Al-mutahhiru yang menyucikan. Yang menyucikan apa dia? Ai li ghairihi. Al-mutahhiru ai li ghairihi. Al-mutahhiru ai li ghairihi. Yang suci pada dirinya, yang menyucikan bagi yang lain. InsyaAllah. Baik. Apa maksud al-ma'u at-tahir al-mutahhiru? Iaitu air mutlak. Bahasa mudah. Air mutlak. Secara ringkasnya anda beritahu, air itu dia ada 3 pembahagian. Iaitu tahirun mutahhirun, tahirun ghairu mutahhirin, kemudian ghairu tahir wa ghairu mutahhir. Apa dia yang pertama? Tahirun mutahhirun. Yang pertama apa dia? Tahirun mutahhirun. Suci lagi menyucikan. Maksud suci lagi menyucikan? Bermaksud suci pada dirinya. Air itu sendiri suci.
Maka bila kata air itu suci pada dirinya itu, maka air itu jika ditanggung dalam umpama sembahyang, umumnya tidak dikira menanggung najis. Suci pada dirinya. Boleh buat minum. Boleh buat apa? Boleh buat basuh baju. Ila akhiri. Sah. Mutahhirun, menyucikan. Yang menyucikan yang lain. Mutahhirun, menyucikan yang lain. Yang anda boleh mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Dah syai'ain. InsyaAllah. Jadi ingat. Bahagian pertama, al-ma'u at-tahirul mutahhir. Disebut sebagai ma'u mutlak. Nanti anda akan bahas apa maksud ma' mutlak. Pertama apa Adam? Tahirun mutahhirun. Suci lagi menyucikan. Apa suci lagi menyucikan? Yang dia kata suci pada dirinya. Mana dirinya itu bukan najis. Maka boleh ditanggung di dalam umpama sembahyang. Tawaf. Masih muskilah. Anda bawa beg kan? Usung tu masa tawaf. Dalam tu ada ayat. Ayat tu lah mafi muskilah. Faham tak? Ataupun bawa ayat tu anda nak buat minum. Masak Maggi. Ila akhir. Faham tak? Sebab dia suci pada dirinya. Diri dia tu suci. Boleh buat bagi basuh baju. Mafi muskilah. Baju yang tidak ada najis. Kalau mutahhir, menyucikan yang lain. Makna dia dua yang menyucikan yang lain. Maksudnya apa dia? Boleh buat angkat hadas dan menghilangkan najis. InsyaAllah Syekh. Dipanggil ma' mutlak. Buat keadaan. Ha? Dan buat keadaan. Yang boleh. Hilangkan najis. Air bersamah itu kan? Apa dia? Air bersamah. Air musyammah masuk dalam ma' mutlak. Air musyammah masuk dalam ma' mutlak. InsyaAllah. Kerana ma' mutlak, imma makruhun isti'amaluh, wa imma ghairu makruhun isti'amaluh. Ada yang makruh, ada yang tidak makruh. Air bersamah makruh. Ayuh. Kalau pecah dua lah. Kita tadi pecah dua mutlak dan makruh. Kan? Bersamah makruh. Ayuh. Sah. Makruh penggunaan, ada yang tidak makruh penggunaan. InsyaAllah Syekh. Baik. Kemudiannya, air yang kedua Pak. Dan Syekh. Basic kan ni no. Ulang balik. Mutahhir bunga jidah kita jauhi. Mutahhir. Tahirun ghairu mutahhir. Yang kedua apa? Suci tetapi tidak. Ini tahirun ghairu mutahhirin. Suci pada diri dia tapi tak nak menyucikan yang lain. Apa dia? Imma masalan air musta'mal. Ataupun air mutaghayyir. InsyaAllah Syekh. Tahirun ghairu mutahhir. Suci pada dirinya tetapi tidak apa Syekh? Tidak menyucikan yang lain. Tak boleh apa? Mengangkat hadas ataupun kita buat hilang najis. Ini kalau kita buat hilang najis pun tetap najisnya akan baqiyah. InsyaAllah Syekh kena. Apa dia tu? Baiklah. Cuba ke? Biar. Baiklah kau balik. Tak. Dah. Habis dah rekod. Dahan. InsyaAllah Syekh kena. Tahirun ghairu mutahhir. Suci tidak menyucikan. Khalas Habib. Air yang suci pada dirinya tapi tak boleh menyucikan yang lain, musta'mal. Satu. Ataupun yang kedua mutaghayyir. Musta'mal telah digunakan dalam bab bersuci. Ha tak? Nanti kita akan bahas depan disebut. Kemudian ada juga air yang berubah. Antara air tubuh kopi. Kopi tu suci tak? Ayat kopi tu suci tak? Suci. Anda boleh buat sembahyang. Nah, dalam poket ada ayat kopi. Botol lah, botol kecil tu. Ha nak buh ni tumpah dah pula. Ha. Boleh tak ayat kopi tu buat Maggi? Masih no?
Teh tak ada. Terakhir. Syah Syekh. Suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan yang lain. Apa maksudnya air kopi tak boleh buat? Mutlak. Ada seorang ustaz tu dia kata, ayat kopi tu ayat mustakmal. Ayat kopi tu apa Syekh? Ayat apa Syekh? Mustakmal. Jaga-jaga. Ada kesalahan yang kita tak boleh buat. Kalau kita buat, nampak kita teruk. Ala kulahal, kesalahan ni boleh dibuat oleh hatta ulama kibar pun boleh. Ha tak? Dia tukar kan. Sebab apa banyak sangat kepala otak dia. Mai-mai dia kata apa? Niat tu tak wajib. Mengikut mazhab Syafi'i. Sebab apa dia mengaji mazhab Hanafi. Dia campur dua. Pening kepala dia. Dia balik habis. Masalah. Dah biasa. Tapi nak ingat jangan salah dalam benda-benda yang basic. Apa nama? Dua ayat tu. Suci pada dirinya tetapi tidak menyucikan yang lain. InsyaAllah. Tidak menyucikan yang lain pada dia. Tak boleh nak buat apa. Sebab tu Tok Guru nak marah. Dia kata apa? Orang buat basuh tangan. Makan gulai. Pakai ayat sirap. Tok Guru nak marah dia kata. Sebab dia kata bernajis. Dia gulai tu, dia ada apa? Darah. Darah tu najis. Najis tu dimaafkan pada bab makan. Tapi tak dimaafkan pada bab mayang. Faham tak? Bila hantar basuh tangan, yang ada gulai tu. Faham tak? Basuh tangan dengan ayat sirap. Jadi apa dia azim? Jadi tak suci lah tangan hantar. Faham tak? Kita faham? Ada tak orang masak gulai, jadi tak boleh darah. Darah tu dia bagi hilang habis semua. Dia bagi bersih, putih tu. Kalau daging tu kira putih, tak nampak apa. Darah tak ada. Payah tak? Boleh orang buat. Ada daging halal 100%. Ha? Kuat. Boleh tak orang itu? No? Antara masak daging, masak kari, kuat pada darah tak ada. Betul habis hebat lah begitu. Ha tak? Tapi darah tu kita sebut, dia dimaafkan pada bab makan. Tidak dimaafkan pada bab mayang. Andai kena baju, kena basuh. Itu fatwa kebanyakan Tok Guru kita. Semua ada khilaf. Fil haqiqah, al-mas'alah khilafiyah. Contoh kalau baju hantar kena bergulai. Wajib tak basuh? Khilaf. Para Tok Guru kita suruh basuh. Kalau dia kata apa? Dimaafkan pada bab apa? Makan tidak dimaafkan pada bab semayang. Ala kulli hal ana mayang. Mayang itu je. Faham tak? Makan kita je ni bangsa penumpah. Faham tak? Kalau mayang ni, Allah, mayang. Faham tak? Basuh pula lagi, baku basuh satu kain lagi. Faham tak? Kalau basuh asal sungguh. Ala kulli hal masalah khilaf. Masalah ni, cumanya Tok Guru kita kebanyakannya ialah berat kepada bahawasanya berat pada masalah apa kata bahawasanya kena basuh. Cuma yang lagi teruk je, orang kampung bila mi kenduri. Faham tak? Dia tengok ayat tak masak tak ada. Dia pun ambil sirap basuh tangan dia yang kena gulai tadi. Faham tak? Syekh, nak ikut pendapat yang kata najis ni, yang dimaafkan apa? Pada bab makan sahaja, tidak dimaaf pada bab sembahyang, tak suci tangan tau. Faham tak Syekh? Dia khalas. Kita makan. Gulai. Kalau macam gulai ni, dia maafkan pada bab ni, tak maafkan pada bab ni. Makan. Makan pada bab makan. Bukan gulai, darah. Darah. Tidak gulai daging lah. Ada darah. Dia maafkan pada bab makan. Pada bab makan. Kumpul enggak? Enggak. Dia dimaafkan pada bab solat. Kuat lah. Ya. Tengok. Dia dimaafkan pada bab solat. Tapi macam tanya tu, kalau duduk kat baju tu. Bab solat. Basuh lah. Ada kau lah yang tak apa mandi. Dia kata anu mayang ah. Mayang ada gulai. Mayang. Ha. Macam mana? Tu pendapat kedua. Ustaz Zah tu ada khilaf. Benda ada khilaf. Dia kata dua-dua betul belakang. Nak pakai ayat tu. Boleh. Kita rajin basuh. Tengok kita ikut pendapat mana? Ni ulama kita lah ni ke ataupun ulama dulu yang ijtihad? Ulama sebut dalam kitab. Darah-darah makanan ni.
Dimaafkan pada bab makan, tidak pada bab mayang. Nas kalam fuqaha. Tahu Syekh? Nas kalamul fuqaha. Tapi, ada tapi tau. Darah. Bukankah dimaafkan kalau bab mayang pun sedikit? Tapi jangan lupa. Syarat dia jangan bercampur. Aduh. Ustaz ada halal ni. Oh ada halal ni boleh ni. Halal siam boleh ha. Kan tu. Ni panggil apa? Halal suri apa? Kesyubhah. Takut aku tengok. Mana? Kau makan boleh pakai tin dia. Halal. Darah dimaafkan jika sedikit, melainkan dia dimaafkan jika bercampur. Oh. Campur tu semata-mata bercampur. Benda-benda basah. Oh, halah. Boleh jadi dia jadi bercampur benda lain, jadi tak dimaafkan. Macam campur gulai tu lah. Sendu lah. Hari malam baca pula. Macam apa? 12.30. Tengah sendu ni. Sendu malah. Kau baca slow ni. Ren. Selesai dah. Malam ni. 12.30. Cok. Ada ke dah? 12.30. Tok dah. Dah lagi. Banyak ni. Tak bagi air ketiga. Air ketiga tak bagi. Tak lagi. Bawa air kedua ni. Mari jangan sebut lah. Jangan sebut atas ayat kopi tu ayat mustakmal. Katok apa. Ingat tu je bagus ya. Sebab apa kita pentingkan suci ke menyucikan? Sebab ada air yang suci. Tapi tidak menyucikan. Seperti ayat mustakmal. Yang mustakmal tu apa contohnya? Kopi. Oh berat tu. Ha tak. Ngajak dalam TV. Ha tak. Ngajak TV ada whiteboard siap. Yakin. Ha? Yakin. Orang komen tu dia ayat kopi yang mustakmal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah Syekh. Yang ketiga apa dia? Air yang tidak suci lagi pula tidak menyucikan. Ini ghairu tahir wa ghairu mutahhirin min babi aula. Ghairu tahir wa ghairu mutahhir. Air apa? Air yang bercampur dengan najis. Itu najis. Beza apa di antara mutanajis dengan najis? Qala ba'dul asyakh. Ada sebahagian para masyayikh, najis dengan mutanajis ada beza. Najis tu memang asalnya najis. Mutanajis air yang suci yang bercampur dengan najis. Contoh ni ayat masak. Ada benda kencing. Jadi dia panggil apa? Mutanajis. Adapun air kencing tu sendiri dia panggil apa? Najis. Ala kulli hal, dua-dua tu sama saja pada bab ghairu mutahhir wa ghairu tahir wa ghairu mutahhir. Tidak suci pada dirinya, apatah lagi untuk menyucikan benda yang lain. InsyaAllah Syekh kena. Ada buat misal dia kata ada juga. Ada tak benda yang tidak suci pada dirinya tetapi boleh menyucikan benda lain? Yani ghairu tahirin fi nafsi. Tidak menyucikan pada dirinya tetapi boleh menyucikan benda lain. Diri dia tu tak suci. Tapi boleh menyucikan benda lain. Faham soal? Ya Allah cari jawapan. Tunggu aja habis. Fikir. Apa dah? Air tu tak suci. Tapi dia boleh? Menyucikan benda lain. Ada tak benda-benda? Tak boleh. Tak ada. Tak. Sebab kias dengan masalah ni, ayat mutamal dengan ayat mutarik pun tak boleh. Apatah lagi ayat lagi dah tak boleh. Istidrak. Dua ni tak boleh, bahkan apa lagi dah tak boleh. Istidrak.
Idrak. Ana seriau tengok tu, Kepala Rahman. Ada. Dia wayar terus lagi seorang lagi. Nabi ya? Susah bila mai? Lama je tibak dah. Air najis tak? Sama ada air mustaqmal ataupun Ha, bila? air bukan najis. Hai. Air mustaqmal ataupun air mutlak hak campur dengan najis hak. Sama ada. Air apa tu? Najis. Bukan najis. Apa-apa air? Apa-apa. Air kopi ke? Air mutlak ke? Apa-apa air dia campur dengan najis. Kan ke? Air yang suci lah. Air yang suci pada dirinya. Mencampur benda lain. Bukan najis. Siap rasa? Boleh berarak tadi? Okey. Berarak. Boleh? Tahirun mutahirun, tahirun wa mutahirun. Ghairu tahir wa ghairu mutahhir. Ini biar tiga boleh? Ghairu tahir wa ghairu mutahhir. Benda apa yang dia tidak suci pada dirinya, tapi boleh menyucikan benda lain? Jawapannya tidak ada. Tidak ada. Kerana bahawa tak kala dirinya itu tidak suci, maka tidak boleh menyucikan benda lain. Min babi aula. Ada sebahagian guru buat misal, dia kata kadarqil hamamah atau zarqit tayr. Burung tek unta. Burung tek unta ni dia kerah. Burung tek burung unta. Ha tak? Tahi burung unta. Dia ni kerah dan dia boleh kesat akan benda. Maka dia kata ini misal bagi pada dirinya itu tidak suci, tapi boleh menyucikan benda lain. Jawapan tidak. Tak betul. Oh, apa ni tinjau dengan tek burung tek unta. Tak boleh, tak boleh. Hatta kalau dalam bab sertu. Bab samak. Bab samak pun tak boleh. Antara apa? Nak pakai benda mutanajis. Benda tu mesti suci. Cuma bila suci tu dia akan jadi mutanajis sebab apa? Kena pula dengan najis. Jadi kena apa? Kena basuh pula sekaligus. InsyaAllah Syekhana. Jadi apa ada tak perkara yang suci, yang tidak suci pada dirinya, tapi boleh menyucikan benda lain? Jawapannya tidak ada. Sebahagian misal bagi sebahagian guru-guru ialah dia buat misal seperti burung tek unta. Tak betul. Kerana apa? Nak menghilangkan najis sekalipun dengan burung tek unta tidak boleh memadai. Kerana apa? Takkan tak nak menghilangkan najis dengan najis. Faham tak? Takkan nak hilangkan najis dengan apa, Syekh? Dengan najis. Faham? Baik. Masalah apa nama? Apa nama? Kulit binatang bangkai. Kita gosok. Memang suci. Bila kita gosok dia akan jadi mutanajis. Sebab apa? Dah kena apa? Contoh pakai sabut. Gosok, sabut tu kena apa? Najis betul tak? Gosok lagi. Jadi hantar pakai benda apa? Mutanajis. Gosok-gosok. Maka para ulama sebut wasaubul madbur kasaubin mutanajis. Pakaian apa? Kulit yang baru. Wal jildul madbur kasaubin mutanajis. Nassa alaihi Syekhul Islam fil manhaj. Pakai apa? Kulit yang disamak. Tak? Baru samak tak? Baru gosok. Hukumnya seperti pakaian kena najis. Lepas pada tu hantar kena apa? Basuh sekali. Habis hantar keluarkan segala fadalat. Segala hantar dah cara apa? Dah bersih dah. Dah keluarkan segala lendiran-lendiran dan darah-darah di kulit tersebut. Hantar kena basuh sekali. Lalukan air kerana hukum dia mutanajisun. Ras? Baik. Soalan. Aras mana? Kena ni.
Dah apa hari? Tadi cuci telaga. Cuci telaga? Telaga mana? Sebi. Ada telaga tu. Oh, tak tahu. Ingat bagi darah. Letih bagi darah. فلا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق. فلا يصح, maka tidak sah raf'ul hadathi, mengangkat hadas. Tengok dulu. Tidak sah mengangkat hadas. Wala izalatun najisi ataupun an-najasi wal wajhin mawjudin. Ada an-najis wan najas. Syai' wahid. Ada sebagai ustaz-ustaz buat beza antara najis dan najas. Takalluf. Ma yahtaj. Najis atau najas. Sama saja. Faham Syekh? Tidak sah mengangkat hadas. Dan tidak sah juga apa? Menghilangkan najis. Walaupun najis tersebut apa Syekh? Najis yang dimaafkan. Walaupun illa bil ma'il mutlaq. Melainkan dengan air apa Syekh? Air mutlak. Air mutlak tu dia air yang suci lagi menyucikan. Jadi masalan darah kena pada tubuh. Kecil, sikit je, sipi saja. Bila kita semayang sah tak? Semayang kita ada darah. Sebab darah yang sedikit. Sikit dah. Wal yu'fa an nazri damin wal yu'fa an nazri damin wa qayhi min bathratin wa dummalin wa qarhi. Tak. wal ya'fu an nazrin damin wa qayhi min bathratin wa dummalin wa qarhi. Okay. Wal yu'fa an nazri damin wa qayhi min bathratin wa dummalin wa qarhi. Nazri dam, darah yang sedikit dimaafkan Syekh. Jadi antara nak basuh darah yang dimaafkan tu mesti guna air mutlak. Kalau anda pakai ayat sirak, faham tak? Dia akan bertambah najis tersebut. Ayat sirak tu kena pula dengan najis, maka ayat sirak tu jadi najis. Najis kat sini. Anta bawa ayat sirak, lalu sampai ke sini. Faham tak? Masa najis belakang. InsyaAllah Syekh. Wadih? Walaupun najis tu najis yang dimaafkan. Illa bil ma'il mutlaq. Melainkan dengan air mutlak. Bas. Sahaja yang apa? Yang sah. Qala al-Imam Ibn Ruslan rahmatullahi alaih wa innama yasihhu tathhirun bima utliqa la musta'malin wala bima. Sah dengan ayat mutlak saja. Kata Sayyidina Syekh Sayyid Tahir bin Hashim al-Musawa hafizahullah wa atala Allah sahab murafiq samahatul mufti Tanzania. Dia kata apa? Mutlak ni ialah ibarat daripada apa? Macam sebut dulu. Daripada benda tak ada nama. Mutlak ialah ibarat daripada apa? Benda yang tidak ada nama. Sembahyang sunat mutlak. Maksud dia apa? Tidak ada nama. Bukan tahiyatul masjid, wala duha, wala tarawih, wala. Tawaf mutlak. Yang ni apa? Tawaf tidak ada nama. Sikit dah. Air mutlak juga tidak ada nama. Nak nama kopi pun tak, nak nama Milo pun tak belakang. Kita panggil al-ma'i al-mutlaq. Apa tarikh ma' mutlaq? Di sini Asy-Syaikh memberikan takrif al-ma'ul mutlaq min hasabi makhraji, daripada tempat tubik dia. Adapun ayat mutlaq itu berlaku khilaf di kalangan awam dalam mentakrifkannya. Ada sebagian ulama memberi takrif al-baqi ala wasfi khilqatih, yang masih kekal di atas apa? Kejadian asal dia. Ada juga ulama mentakrifkan ma' mutlaq sebagai apa? Ma yusamma ma'an. Hak nama air itulah air mutlaq. Nama air tu air. Nak kata kopi pun tak kata. Tak, nama dia air sahaja. Tu air mutlaq. Payah meher ke. Tapi Syekh memberikan takrif yang lebih mudah untuk faham. Iaitu dia bagi apa? Ma' mutlaq daripada sudut tempat tubik dia. Tempat apa? Keluarnya. Wa huwa al-ma'ul mutlaq tu apa? Ma nazala minas sama'i au naba'a minal ard. Barang yang keluar, barang yang turun daripada langit. Barang yang turun daripada turun daripada apa Syekh? Turun daripada langit. Air apa? Air hujan. Air apa? Air embun. Macam ya. Salji ila akhir.
Salji, kalau salji boleh tak? Nak wuduk. Boleh kalau jadi apa? Dalam bentuk cair. Tak? Lepas tu kata Imam Al-Baghawi rahmatullahi alaih, ayat salji, salju beku tu. Nak buat wuduk boleh tak? Kalau kita letakkan di muka dan mengalir air, sah. Cube itu, tak? Cube tak? Tak wuduk kosok. Mengalir ke tak? Mengalir air sah, masih muskilah. Tapi kalau gosok-gosok jadi basah saja, itu tak sah. Tak? Sebab syarat wuduk wa ghasl. Membasuh. Yang ini melalukan air. InsyaAllah Habibina. Turun daripada langit. Au naba'a minal ard. Ataupun terpancar daripada bumi. InsyaAllah Syekhana. Terpancar daripada bumi. Maksudnya daripada sini, ialah air mutlak ialah al-baqi ala wasfi khilqatih. Iaitu air yang kekal di atas rupa kejadian asal. Air apa? Mutlak tu apa? Yang kekal di atas apa? Rupa kejadian asal. Di atas rupa kejadian asal. InsyaAllah ya? Boleh. Rupa kejadian asal. Al-baqi ala wasfi khilqatih. Al-baqi ala wasfi khilqatihi. Wasfi khilqatihi. Ayuh, nah. InsyaAllah. Sah. Adapun ta'rif yang disebutkan al-baqi ala wasfi khilqatih ialah mendidik kepada haqiqatihi. Hakikatnya. Adapun sini disebut apa? Makhrajihi. Didik kepada tempat keluarnya. Haitsu makhraji. InsyaAllah Syekhana. Iaitulah benda yang turun daripada langit. Ataupun yang terpancar dari bumi. Terpancar dari bumi bahawa ayat telaga, ayat tarik daripada bumi. Ila akhiri, sampai habislah. Cuma manakah yang asal? Syekh radhiyallahu anhu mendahulukan ma nazala minas sama'. Turun daripada langit. Kau dia sebut terpancar bumi tu. Ma nazala minas sama' turun daripada langit. Kerana apa? Kerana kata sebagai mufassirin, asal bagi air adalah daripada langit. Hatta laut semua itu daripada langit. Qala ba'dul mufassirin. Hikayat sebagai mufassirin, tapi tidak ada apa? Dalil yang menunjuk atasnya. Faham tak? Maksudnya ayat laut ni semua daripada apa? Daripada langit. Langit yang apa? Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan daripada langit daripada air yang menyucikan. Maksudnya apa? Semua itu berasal daripada langit. InsyaAllah Syekhana. Baik. Qala ba'duhum. Sebahagian mufassirin berkata begitu. Ma nazala minas sama'. Turun daripada langit. Atau naba'a minal ard ataupun terbit daripada bumi. Qala fa iza taghayyara ta'mul ma'i aw launuhu aw rihuhu taghayyuran fahishan bimukhalatati shay'in tahirin yastaghni al-ma'u 'anhu kaz-za'farani wal usnani wal jissi wan nurati wal kuhli lam tajuz at-taharatu bihi wa la yadhurru al-taghayyur bil mukthi wat turabi wat tuhlubi wa ma fi magarrihi wa mamarrihi ولا التغير بمجاور كالعود والدهن المطيب ولا تصح الطهارة بما تطهر به حدث أو نجس والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.